Salam sejahtera, saya ialah Cikgu Rufina Toyo, mengajar di SMK Kelombong, merupakan guru biologi. Di sini saya akan kongsikan hasil video pelajar saya, iaitu projek yang dilakukan di rumah di bawah tema 1, iaitu asas biologi. Ini kita boleh dapat di dalam biologi tingkatan 4, bab 3, iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Boleh dirujuk pada buku teks muka surat 65, aktiviti 3.6, di mana tujuan projek ini adalah selepas pelajar melaksanakan projek dengan harapan pelajar dapat mengaplikasikan konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Sebelum projek ini dijalankan, bab awal pada bab 3 ini telah berlaku perbincangan di antara guru dan pelajar, dan sebelum pelajar melaksanakan projek ini, 2 persoalan telah ditanya kepada pelajar, iaitu yang pertama, anda pernah makan jeruk, ikan masin dan buah-buahan yang ditinkan? Selepas itu, persoalan yang kedua, bagaimanakah konsep osmosis dan resapan diaplikasikan dalam pengawetan makanan? Ini yang kita hendak terapkan kepada pelajar. So, untuk projek ini, bahan dan radas pelajar akan sediakan, kerana projek ini walaupun dalam buku teks dinyatakan dijalankan dalam kumpulan, tetapi disebabkan oleh murid berada di rumah, maka diubah suai sedikit di mana projek ini dijalankan secara individu dan masa yang diberikan adalah selama seminggu. Hasil projek murid ini akan dihantar kepada guru untuk dinilai, dan hasil tersebut semua dalam bentuk video. Pelajar mengambil video daripada awal sehinggalah akhir, terdapat hasil pada projek tersebut. Guru telah menerangkan secara ringkas bagaimana ataupun prosedur bagi eksperimen ini seperti yang kita dapat lihat di sini. Telah guru terangkan dan telah diubah suai, walaupun seperti yang saya nyatakan awal tadi dijalankan secara berkumpulan kalau dalam buku teks, tetapi diubah suai secara individu. So, untuk projek ini kita boleh nilai tahap penguasaan bagi murid, iaitu tahap 3, di mana pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai pergerakan bahan merentasi membran plasma untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah. So, pada hari ini saya akan kongsikan hasil projek salah seorang daripada pelajar saya, iaitu Siti Aisyah. Sayur-sayuran seperti timun di rumah Anda mudah rosak? Jangan risau, ada jalan penyelesaiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Razman daripada kelas 4 Amanah, dan saya juga bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelombong. Hari ini saya ingin membuat pengawetan makanan dalam pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan seharian. Antara jenis pengawetan yang ingin saya buat adalah penjerukan timun. Berikut, inilah bahan-bahan yang digunakan untuk penjerukan timun. Antara bahan-bahan penjerukan timun ialah timun, cili padi, bawang putih, sedikit garam, sedikit gula, cuka, air cuka yang telah dididihkan dan disejukkan dalam suhu bilik. Antara radas yang digunakan adalah balang kosong, pisau, dan tempat memotong. Langkah pertama ialah potong timun kepada 3 bahagian. Lalu, potong timun bersaiz panjang.
ini bertujuan untuk meningkatkan lagi jumlah luas bagi timun. Setelah timun dipotong kepada 3 bahagian, timun ini perlulah dicampurkan dengan 1/2 garam. Lalu gaulkan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan proses pemerapan antara garam dan timun. Lalu biarkan timun selama 1 jam. Sementara menunggu timun dan garam menjalankan proses pemerapan, saya ingin membuat air cuka untuk dicampurkan bersama-sama timun di dalam balang. Langkah-langkahnya ialah masukkan air sebanyak 400 ml. Setelah itu letakkan cuka, sedikit garam, sedikit gula, lalu adukkan. Tutup api. Setelah itu sejukkan dalam suhu bilik. Inilah hasilnya, air cuka yang telah dididihkan dan disejukkan dalam suhu bilik. Seterusnya, ini adalah timun yang telah dicampurkan dengan garam dan diperapkan dalam masa 1 jam. Setelah itu, cuci timun dengan air yang bersih bertujuan untuk membunuh sedikit sebanyak bakteria yang telah mati dalam proses pemerapan timun dan garam selama 1 jam. Sesudah timun dicuci dengan air yang bersih, masukkan timun ke dalam balang. Lalu, masukkan air cuka ke dalam timun. Masukkan air cuka sehingga timun di dalam balang terabuk. Setelah itu, masukkan bawang putih, cili padi, sedikit garam, sedikit gula, dan sedikit cuka. Setelah itu, cili padi, garam dan gula, serta cuka dapat memberi rasa sedap pada timun. Setelah selesai menghasilkan penjerukan timun ini, kita biarkan selama 1 minggu untuk melihat timun ini diawet. Apakah yang terjadi dengan timun yang telah diawet selama seminggu? Timun dapat bertahan dengan lebih lama berbanding dengan timun yang belum diawet. Setelah itu, timun juga akan lebih segar berbanding timun yang belum diawet. Soalan kedua, apakah kepentingan pengawetan makanan? Timun ataupun cerukan timun akan bebas daripada bakteria-bakteria dan mikroorganisma. Setelah itu,
makanan ini akan menjadi lebih segar dan sedap. Setelah jeruk timun telah diawet selama seminggu, mari kita rasa apakah rasa yang terdapat dalam jeruk timun ini. Rasanya masih segar dan sedap. Walaupun penggunaan bahan cuka dan garam berlebihan serta air, tetapi rasa yang terdapat dalam jeruk timun ini tidak terlalu masin dan tidak terlalu tawar. Kesimpulan yang dapat diambil dari konsep penjerukan ialah dapat memberi banyak manfaat. Salah satunya dapat mengelakkan pembaziran makanan yang berlebihan. Sampai situ sajalah video saya pada hari ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Sekian daripada saya, terima kasih.